Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, kita bertemu lagi ya untuk PDPR kali ini. Bahasa Melayu 3 Erat bertarikh 28 Jun 2021. Hari ini hari Isnin. Tajuk kita pada hari ini ialah imbuhan akhiran. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan imbuhan akhiran. Baik, lihat pada skrin. Kata berimbuhan akhiran ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian belakang kata dasar seperti dataran, ambilkan dan dekati. Baik, untuk pelajaran sebelum ni kita sudah mempelajari tentang kata dasar dan juga imbuhan awalan. Ya, jadi hari ini kita sambung dengan imbuhan akhiran. Okey, jika kita teliti kepada kotak di bawah ni ya, yang di tengah ni, ini ialah antara imbuhan akhiran yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu an, kan dan i. Okey, lihat kata dasar yang ada di kotak sebelah kiri ya, datar, ambil, dekat. Okey, jika kata dasar ini ditambahkan dengan imbuhan an, datar ini adalah kata dasar dan ditambah dengan imbuhan an, dia akan membentuk perkataan baru iaitu dataran. Ambil ditambahkan dengan imbuhan akhiran kan akan jadi ambilkan. Dekat ditambahkan dengan imbuhan akhiran i akan menjadi dekati. Baik. Kita lihat kita imbas kembali pelajaran sebelum ini di mana kita telah belajar kata berimbuhan awalan ya. Okey, jika kita gunakan kata dasar yang sama, okey kita lihat contoh yang pertama dahulu iaitu datar. Okey, katakan cikgu nak letakkan imbuhan awalan men. Jadi men datar ya, men tu imbuhan awalan dan datar itu ialah kata dasar. Okey, jika kita letakkan di hujung dia menjadi imbuhan akhiran ya, ditambahkan an dia akan jadi dataran ya. Lihat kita menggunakan sama ya, satu kata dasar yang sama tetapi satu diletakkan imbuhan awalan dan satu diletakkan imbuhan akhiran. Jadi ya, menggunakan kata dasar yang sama tetapi imbuhan yang berbeza, perkataan baru yang terbentuk itu mempunyai maksud yang berbeza juga. Baik, seterusnya jika kita gunakan perkataan kata dasar ambil, okay, letakkan imbuhan awalan menjadi diambil ya. Kita juga boleh letakkan sebagai imbuhan awalan ter juga boleh ya. Ini digantikan dengan ter jadi terambil. Jadi diambil, terambil adalah dua perkataan yang membawa maksud yang berbeza. Okey, sama juga kalau kita letakkan imbuhan akhiran ya, kata dasar yang sama, ambil, letakkan kan di belakang, dia menjadi ambilkan ya. Jadi perkataan ini membentuk satu perkataan baru dengan maksud yang berbeza. Baik, seterusnya dekat. Okey, katakan kita letak imbuhan awal ter ya, menjadi terdekat. Okey. Sama seperti tadi, imbuhan akhiran i yang menjadi dekati ya. Ini adalah contoh imbuhan awalan menggunakan kata dasar dekat, terdekat dan imbuhan akhiran menggunakan kata dasar yang sama ya, kita letakkan i menjadi dekati. Okey, jadi sekarang cikgu harap murid-murid faham ya kata imbuhan awalan seperti yang kita telah pelajari sebelum ni, dan hari ini kita akan melihat kepada kata imbuhan akhiran. Jadi ia kata imbuhan akhiran itu bermaksud ialah imbuhan yang ada di hujung, di belakang kata dasar. Baik. Seterusnya, kita nak melihat bagaimana untuk menggunakan kata berimbuhan akhiran ini berdasarkan konteks. Seperti yang cikgu terangkan tadi ya,
apabila kata dasar itu kita berikan imbuhan akhiran yang berbeza, perkataan baharu yang terbentuk itu mempunyai maksud yang berbeza. Okey, kita lihat contoh. Kata dasar lukis, ya. Kita tambahkan dengan imbuhan akhiran kan, dia akan membentuk perkataan baru iaitu lukiskan. Ya. Okey, seterusnya lukis juga tapi kita tambahkan dengan kata berimbuhan akhiran an, ya, dia akan jadi lukisan. Jadi dua perkataan baharu yang terbentuk ini, ya, daripada kata dasar yang sama, lukiskan dan lukisan adalah dua perkataan yang mempunyai imbuhan akhiran yang mempunyai maksud yang berbeza walaupun menggunakan kata dasar yang sama. Jadi kita akan menggunakan kata berimbuhan akhiran ini berdasarkan konteks yang betul. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini adalah ayat pertama, ya. Murid-murid 3 erat perlu membawa kertas apa untuk subjek pendidikan seni visual. Jadi kita lihat ada dua perkataan di atas ni, lukiskan ataupun lukisan. Murid-murid 3 erat perlu membawa kertas, ya, kertas lukisan untuk subjek pendidikan seni visual. Okey, seterusnya. Sila apa gambar haiwan kegemaran kamu? Kata Cikgu Hamdan. Jadi sila lukiskan gambar haiwan kegemaran kamu, kata Cikgu Hamdan. Jadi dua perkataan ini, ya, lukiskan dan lukisan, ya, telah kita gunakan, ya, mengikut konteksnya yang sesuai lah. Walaupun kita tahu tadi dia datang daripada kata dasar yang sama, ya, tapi bila kita tambahkan imbuhan akhiran yang berbeza, perkataan baru yang terbentuk itu mempunyai maksud yang berbeza. Okey, ya. Baik, seterusnya kita rujuk buku teks, ya. Dalam buku teks, okey. Program Kita Sihat. Baik, di sini ada 3 orang sahabat sedang berbual, ya. Okey, kita bacakan dialognya bersama-sama. Okey. Hanif dan William, program Kita Sihat akan diadakan di dataran Taman Aman. Program tahunan ini mendapat kerjasama Pejabat Kesihatan Alur Gajah Melaka. Ya, program ini dapat memupuk semangat perpaduan antara kita. Program ini perlu kita sertai. Betul, William. Selain itu, pelajar-pelajar dari universiti tempatan juga turut menyertai program ini. Baik, jika kita perhatikan ketiga dialog ini, ya, perkataan yang berwarna merah ini ialah perkataan berimbuhan akhiran, ya. Okey, kita lihat yang pertama, tahunan. Kata dasarnya ialah tahun, ya, dan kata imbuhan yang akhiran yang ditambahkan kepada kata dasar tahun tadi ialah an, ya. Jadi tahunan. Okey, bagi perkataan seterusnya itu sertai. Okay, kita boleh rujuk kepada kotak di atas ini. Ya, kata dasarnya ialah serta ditambahkan dengan imbuhan akhiran i dan membentuk kata berimbuhan akhiran iaitu sertai. Dan seterusnya tempatan, ya, kata dasarnya ialah tempat dan ada imbuhan akhiran an di belakang yang menjadi tempatan, ya. Kesemua perkataan berwarna merah ni ditambahkan imbuhan akhiran iaitu di belakang kata dasar. Baik. Dalam masa yang sama, cikgu juga nak kita imbas kembali pelajaran yang sebelumnya. Selain daripada kita mempelajari kata berimbuhan akhiran, kita ingat kembali sebelum ni kata berimbuhan awalan. Okey, cuba kita perhatikan dalam dialog ini. Di mana perkataan yang ada kata imbuhan awalan.
Okey, cuba kita sama-sama cari dalam dialog pertama. Dialog sini yang berwarna merah jambu ni. Okey, di mana? Siapa yang dapat? Ya, betul ya. Itu dia. Mendapat. Okey, mendapat adalah perkataan berimbuhan awalan di mana men itu adalah kata imbuhan awalannya dan dapat itu ialah kata dasarnya ya. Baik, seterusnya kita lihat dalam dialog ini. Siapa boleh tentukan yang mana satu kata berimbuhan awalan? Ya, betul ya, memupuk ya, dalam perkataan ini memupuk. Ialah imbuhan awalan, manakala adakah ini kata dasarnya mupuk? Okey, sebenarnya kata dasarnya ialah pupuk. Tapi perkataan pupuk itu bila kita tambah dengan imbuhan awalan huruf P itu kita akan tukarkan menjadi M. Jadi jadilah memupuk. Jadi sebenarnya kata dasarnya ialah pupuk ya. Ini kata dasarnya ialah pupuk. Baik, seterusnya. Perhatikan dalam dialog berwarna kuning. Okey. Yang mana satu perkataan berimbuhan awalan? Betul, selain ya. Se adalah imbuhan awalan dan lain merupakan kata dasar ya. Jadi terbentuklah perkataan selain. Baik, seterusnya. Okey, kita lihat gambar ini. Okey. Dan kita baca bersama ayat di bawah. Semua penduduk pelbagai kaum hadir untuk mendengar ceramah Dr. Sukri. Pesan beliau, amal apakah imbuhan akhiran yang sesuai di sini ya? Amal pemakanan yang seimbang. Okey, cuba kita fikirkan. Tadi kita ada 3 imbuhan akhiran. Kan, an dan i. Okey, mana satu imbuhan akhiran yang sesuai untuk ayat ini? Pesan beliau, amal pemakanan yang seimbang. Ya, amalkan pemakanan yang seimbang. Tapi ya, lihat betul-betul kalau kita perhatikan di sini amalkan. Dia ada jarak di tengah. Maksudnya yang ni tak betul lah ya. Sepatutnya kata dasar dan juga imbuhan mesti rapat membentuk satu perkataan. Jadi kita perlu tuliskan seperti ini. Amalkan ya. Tiada jarak di antara kata dasar dan imbuhan akhiran itu ya. Baik, seterusnya. Okey, lihat gambar dan ayat di bawah. Awas, apa perkataan imbuhan akhiran sesuai di sini? Pergerakan anak-anak semasa berada di tapak jualan. Okey, awas apa? Awasi, awasan ataupun awaskan? Ya, betul. Awasi. Ya, awasi pergerakan anak-anak semasa berada di tapak jualan. Tapi ingat, tadi cikgu dah cakap, awasi, ya, awas dan ini mestilah rapat. Jadi kita tulis begini ya. Baik, kita lihat contoh seterusnya. Okey. Pertandingan kanak-kanak sihat diadakan sebagai tarik apa imbuhan yang sesuai di sini? Kepada pengunjung. Pertandingan ini mendapat sambutan meriah daripada keluarga berbilang kaum. Okey, jadi pertandingan kanak-kanak sihat diadakan sebagai tarik. Ya, sebagai tarikan ya kepada pengunjung. Okey. Jadi jangan lupa ejaannya mestilah rapat. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula buku aktiviti muka surat 90. Jadi cikgu percaya murid-murid dah faham ya kata
berimbuhan akhiran. Okey, jadi untuk muka surat 90 ini, ya, kita diminta lengkapkan kata berimbuhan akhiran yang betul, ya. Jadi di sini telah diberikan 6 kata berimbuhan akhiran, ya, baiki, sorakan, hiasi, tugasan, binaan dan warnakan. Okey, dan di bahagian sini, ya, dalam buku aktiviti awak tu, cerita ni ataupun teks ini adalah di bahagian bawah gambar inilah. Okey, jadi cikgu minta murid-murid baca, ya, teks ini dan isikan tempat kosong dengan kata berimbuhan akhiran yang sesuai. Ya, senang saja. Okey, baik, seterusnya muka surat 91. Okey. Dalam muka surat ini, murid-murid diberi 5 gambar, ya, dan di setiap gambar itu ada kata berimbuhan akhiran yang diberikan. Jadi, murid-murid diminta tulis cerita menggunakan kata berimbuhan akhiran berdasarkan gambar. Ya, tajuknya Jiran Prihatin. Jadi untuk menulis cerita ini, ya, kita tentukan yang mana gambar yang pertama. Okey. Biasanya gambar pertama ialah di sebelah kiri atas ni lah. Ini gambar pertama, gambar kedua, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi murid-murid dikendaki menulis cerita, ya. Okey, kita lihat dulu gambar yang pertama. Okey, dalam gambar ini, ya, kita diberi kata berimbuhan akhiran iaitu laluan. Okey. Jadi kita perlu gunakan kata ini, perkataan ini, dalam cerita kita bagi gambar yang pertama. Jadi cuba lihat gambar. Okey. Cikgu namakan budak lelaki ini sebagai Hanif, ya. Jadi apa yang Hanif sedang lakukan, ya? Okey, kita boleh tuliskan sebagai contoh, ya. Hanif berbasikal menggunakan laluan belakang kawasan perumahannya. Okey, ayat ini menerangkan tentang gambar yang pertama dan telah menggunakan kata berimbuhan akhiran yang diberikan iaitu laluan. Ada di sini, ya, laluan. Baik, seterusnya kita boleh beralih kepada gambar yang kedua dan kita perlu gunakan perkataan cubaan. Okey, apa yang telah berlaku? Apa yang awak dapat lihat dalam gambar ini? Ya, apa yang Hanif ternampak seseorang di sini, kan? Dan kita cuba gunakan perkataan cubaan ini dalam ayat. Dia ternampak ada seorang lelaki sedang melakukan cubaan memecah masuk rumah jiran. Okey, perkataan cubaan telah kita gunakan. Baik, seterusnya gambar yang ketiga. Hanif memberitahu ayahnya. Ayahnya segera laporkan peristiwa itu kepada pihak polis. Okey, lihat. Hanif memberitahu ayahnya dan ayahnya menelefon polis lah, ya, laporkan. Jadi perkataan ini yang berimbuhan akhiran ini telah kita gunakan juga di sini, laporkan, ya. Baik, lihat pada gambar yang keempat. Apa yang telah berlaku? Polis pun dah datang, kan? Dan okey, lelaki tersebut telah ditangkap. Jadi kita perlu gunakan perkataan imbuhan akhiran tangkapan dalam ayat kita. Jadi contohnya seperti ini. Polis datang melakukan tangkapan. Dan kita lihat ayat yang terakhir untuk gambar kelima menggunakan perkataan hargai. Pihak polis sangat hargai maklumat yang diberikan oleh Hanif dan bapanya. Jadi kita juga telah menggunakan perkataan hargai di sini, ya. Baik, ini adalah contoh, ya, bagaimana kita menulis cerita, ya, berdasarkan gambar dan juga kata imbuhan akhiran yang telah diberikan. Jadi nanti cikgu minta murid-murid semua cuba buat cerita sendiri, ya. Boleh gunakan cerita cikgu ni sebagai panduan, dan cuba bina ayat
berdasarkan gambar dan juga perkataan berimbuhan akhiran yang diberikan. Okey, baik. Jadi untuk minggu ini, untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita ya mengenai kata berimbuhan akhiran. Jadi cikgu minta murid-murid lengkapkan latihan muka surat 90 dan 91. Ya, itu sahaja untuk kali ini ya. Terima kasih kerana memberi perhatian. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.